Salam Malaysia Madani, dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kita pilih untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Ini sesuatu yang cukup panas sebenarnya ketika ini apabila LHDN sendiri dikatakan akan memburu waris pembayar cukai yang sudah meninggal dunia. Dan ekoran daripada itu ianya menjadi isu yang cukup viral sebenarnya dalam terutamanya di media sosial. Pelbagai pandangan dan juga pendapat yang telah pun dilontarkan oleh pembayar cukai dan mungkin juga waris-waris pembayar cukai yang sudah pun meninggal dunia. Dan ada juga persepsi ataupun ada juga anggapan yang mengatakan bahawa tindakan LHDN ataupun lembaga hasil dalam negeri Malaysia ini merupakan satu tindakan yang dianggap kejam, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi inilah isu yang ingin kita dapatkan pencerahan daripada tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Hazlina Husin yang merupakan pengarah Jabatan Rayuan Khas di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Syarkawi. Ini pertama kali Doktor ya? Ya, pertama kali. Dan isu yang akan kita bincangkan juga merupakan isu yang panas sebenarnya. Dan sudah pastilah ramai yang sedang menumpukan perhatian untuk menyaksikan ataupun mendapat satu pencerahan yang lebih jelas berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi kepada topik yang ingin kita bincangkan, saya tertarik hati melihat jawatan Dr. Hazlina sendiri, iaitu selaku pengarah Jabatan Rayuan Khas itu. Apa yang dimaksudkan dengan Jabatan Rayuan Khas itu? Ya, Encik Syarkawi, Jabatan Rayuan Khas ni adalah jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan kes-kes pengendalian rayuan di mahkamah. Okay. Yang bermula daripada mahkamah rayuan sehinggalah ke peringkat mahkamah persekutuan. Selain itu, jabatan ini juga mempunyai satu peranan yang penting juga mengendalikan kes-kes simakan kehakiman yang bermula daripada mahkamah tinggi sehinggalah ke peringkat mahkamah persekutuan sekiranya rayuan dibawa ke mahkamah persekutuan. Dan kes-kes yang diberi perhatian ataupun diuruskan oleh Jabatan Rayuan Khas ini semuanya adalah berkaitan dengan cukai yang tidak berbayar ataupun apa lagi sebenarnya? Dia melibatkan secara pokoknya adalah rayuan. Yang mana apabila kita membangkitkan taksiran, pembayar cukai mempunyai tafsiran yang berbeza dari segi pandangan mereka berkenaan dengan cukai yang telah dibangkitkan. Jadi di situlah teks pembayar cukai akan memfahamkan rayuan. Okey, baik, kita terus berbincang tentang topik yang cukup menarik dan mendapat perhatian daripada penonton-penonton kita. Mereka juga menunggu sebenarnya apabila LHDN memberi kenyataan bahawa mereka akan memburu waris pembayar cukai yang sudah meninggal dunia. Tiba-tiba ianya menjadi sesuatu yang begitu panas, sesuatu yang mendapat perhatian yang begitu serius dari semua pihak sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan, adakah benar dulu ada pandangan yang mengatakan bahawa cukai pendapatan tidak dapat dihapuskan secara automatik walaupun individu berkenaan sudah disahkan meninggal dunia? Baik, Cik Syarkawi, sebelum saya pergi kepada topik hangat tersebut, pertamanya Lembaga Hasil dalam Negeri ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama TV atas jemputan ini. Ia dapat memberikan pencerahan kepada semua berkenaan dengan tanggungjawab waris ke atas pembayar cukai. Dan ini juga merupakan satu platform yang baik, yang mana merupakan satu strategi untuk pematuhan cukai melalui pendekatan yang sekarang ini kita amalkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, iaitu Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, iaitu pendekatan AES. Kalau kita dengar saman AES tu, tetapi dalam konteks Lembaga Hasil ini adalah awareness,
education dan juga services, iaitu kesedaran, pendidikan dan juga perkhidmatan. Jadi pada malam ini saya akan cuba memberikan pencerahan. Mungkin ada persepsi-persepsi yang negatif ataupun tidak tepat berkenaan dengan tanggungjawab waris ke atas pembayar cukai. Sebelum saya kupas soalan tadi Encik Syarkawi, sama ada tunggakan cukai ni boleh dihapus secara automatik. Okey. Saya ingin berkongsi satu ungkapan oleh satu ilmuwan daripada Amerika lah, yang mana beliau menyatakan there are nothing is definite in life except death and taxes. Iaitu kalau diringkaskan, iaitu tidak ada perkara yang pasti dalam hidup ni kecuali kematian dan juga cukai. Jadi di sini kita lihat peranan cukai itu amat penting. Kalau kita lihat kepada statistik, pembayar cukai individu menyumbang lebih kurang 20 hingga 30% hasil kepada negara. Jadi semua orang pun tahu hasil ni digunakan untuk pembangunan dan juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi peranan cukai ataupun effectiveness cukai tersebut adalah bergantung kepada kerjasama yang diberikan oleh pembayar cukai. Jadi dalam konteks tajuk kita pada malam ini, kita akan berbicara berkenaan dengan tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Kalau ditanya sama ada boleh dihapus secara automatik, sememangnya lah Akta Cukai Pendapatan 1967 contohnya, yang memperuntukkan berkenaan dengan tindakan pemungutan yang boleh diambil ke atas waris, tidak memberikan secara jelas berkenaan dengan penghapusan secara automatik. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu boleh berlaku hapus kira apabila kerajaan meluluskan. Nanti saya akan perjelaskan lagi lah secara detail berkenaan dengan perkara itu. Jadi apabila seorang pembayar cukai meninggal dunia, waris adalah bertanggungjawab untuk sekiranya pembayar cukai meninggal tu ada meninggalkan tunggakan cukai. Bermaksud terdapat cukai-cukai yang telah dibangkitkan dan pembayar cukai tersebut tidak dapat ataupun gagal menjelaskan cukai berkenaan. Itu adalah satu keadaan yang yang secara Jadi peruntukan undang-undang bukanlah satu peruntukan yang baru, sebab peruntukan secara spesifik lah Seksyen 74 Akta Cukai Pendapatan 1967. Maknanya kalau kita merujuk kepada Akta 1967 ni, daripada tahun 1967 lagi sememangnya sudah ada peruntukan tersebut dan memang dilaksanakan oleh hasil untuk memungut cukai oleh ke atas waris pembayar cukai yang meninggal dunia tadilah. Itu Bila doktor sebut tentang waris, itu pun memerlukan satu pencerahan juga sebenarnya. Siapa yang kita anggap sebagai waris dan siapa yang kita anggap waris yang bertanggungjawab untuk membayar cukai itu? Kalau kita berkata tentang waris ni, saya boleh rumuskan 3 keadaan. Tiga kategori lah. Pertamanya, kalau pembayar cukai tersebut meninggalkan wasiat. Bila dia tinggalkan wasiat tu adalah dinyatakan aset-aset yang ditadbir oleh seorang yang akan dilantik sebagai pentadbir harta pusaka si mati tadilah. Itu adalah satu kategori waris tadi, iaitu pentadbir, yang mana ada satu grant of probate lah. Kategori kedua adalah pelantikan, iaitu melalui lantikan mahkamah ataupun pejabat tanah. Itu bergantung kepada nilai aset si mati tadi. Maka surat wakil sah ataupun letters of administration akan dikeluarkan oleh mahkamah, dan orang yang dinamakan itu akan menjadi pentadbir
harta pusaka semati. Okey. Manakala kategori yang ketiga adalah sekiranya tidak ada wasiat ataupun tidak ada ataupun belum lagi dikeluarkan surat wakil kuasa tadi, kita akan lantik waris terdekat. Contohnya katakanlah suami meninggal dunia. Isteri boleh dilantik. Maknanya waris terdekat ni suami atau isteri ataupun anak. Boleh dilantik sebagai waris. Jadi mereka inilah yang akan bertanggungan untuk membayar tunggakan cukai si mati tadi daripada estate si mati. Tetapi dia adalah satu caveat di situ, ataupun satu exception lah kepada perkara am tadi tu, yang mana sebagai seorang pentadbir ataupun waris, dia bertanggungan, ada satu accountability dari segi undang-undang untuk memastikan bahawa sebelum aset si mati ni, harta pusaka si mati ni diagihkan, waris ni ataupun tadbir tadi bertanggungjawab memastikan kalau ada cukai, kena jelaskan cukai itu dahulu. Kalaulah kata waris ataupun tadbir tadi tahu ada cukai tertunggak dan gagal untuk menjelaskan cukai tersebut sebelum diagihkan harta pusaka si mati, dalam keadaan tersebut hasil boleh mengambil tindakan ke atas waris tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada situasi yang mungkin pernah berlaku, mungkin daripada pengalaman Dr. Haslina sendirilah, pelantikan waris itu tentunya memerlukan persetujuan daripada waris itu sendiri sebenarnya. Kalaulah ada di antara, katalah suami meninggal, isteri perlu menjadi waris kepada tanggungjawab membayar cukai yang tertunggak itu, tetapi kalau isteri itu sendiri mengatakan bahawa dia tak tahu menahu langsung tentang apa yang berlaku bila kita bercakap tentang cukai pendapatan bekas suaminya itu, apa yang akan berlaku sebenarnya, Doktor? Dalam keadaan sedemikian, kita bolehlah melantik orang yang mentadbir harta pusaka tersebut. Contohnya katakanlah anak kepada bapa tadi, yang mentadbir harta pusaka, iaitu kata contohlah harta si mati tu ada tanah, ada rumah yang mana ada sewa. Jadi anak yang bertanggungjawablah mengutip sewa dan sebagainya. Jadi kita boleh lantiklah anak sebagai waris. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh waris si mati ataupun pentadbir pusaka dalam perkara-perkara begini, Doktor? Bila berlakunya kematian tadi tu, menjadi tanggungjawab kepada waris tadi memaklumkan kepada pihak hasil. Jadi maklumat ni berkenaan dengan kematian ni, sebenarnya kita sama ada kita dapat daripada waris ataupun pentadbir yang membuat laporan, ataupun kita akan dapat juga maklumat daripada agensi lain berkenaan dengan pembayar cukai yang meninggal. Jadi di situ kita akan keluarkanlah satu surat rasmi yang memaklumkan kepada waris tadi tu akan cukai yang masih tertunggak contohnya. Jadi di situ waris tadi akan sedia maklumlah berkenaan dengan tunggakan cukai si mati lah. Jadi mungkin doktor perlu penjelaskan di sini jugalah bagaimana caranya untuk waris melaporkan pendapatan kepada hasil sebenarnya. Caranya adalah sekarang ni kita memang semua melalui elektronik. Jadi kalau kata waris tadi dilantik sebagai pentadbir, dia boleh menggunakan aplikasi MyTax untuk pertamanya memilih untuk sebagai pentadbir, iaitu peranan individu berkenaan adalah sebagai pentadbir, buat pilihan tersebut di dalam MyTax, dan seterusnya mengisi borang nyata cukai pendapatan harta pusaka, ataupun kita panggil borang TP. Manakala yang tidak ada probate ataupun tidak ada surat kuasa mentadbir tadi tu,
waris berkenaan bolehlah membuat laporan dengan menggunakan ID si mati tadi. Okey, kalau sesuatu yang mungkin menjadi tanda tanya di kalangan penonton-penonton kita sendirilah, tindakan yang boleh diambil sekiranya waris si mati tidak membayar cukai berkenaan ataupun mempunyai tunggakan. Okey, tindakan yang kita ambil adalah berlandaskan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967, iaitu akta yang digubal oleh Parlimen. Ya, jadi memang menjadi satu tanggungjawab statutory di pihak hasil untuk mengambil tindakan lah. Okey. Dalam keadaan yang mana contoh tadi yang saya berikan, iaitu waris ataupun takbir memang sedia maklum, terdapat maklumat ataupun diterimalah surat rasmi daripada hasil yang mengatakan bahawa si mati ni ada tunggakan cukai. Walaupun ada surat tersebut, agihan harta pusaka si mati ni dibuat dengan mengenepikan surat rasmi kami itu. Dalam keadaan sedemikian, memang peruntukan akta membenarkan hasil untuk mengambil tindakan undang-undang, iaitu melalui prosiding civil di mahkamah, dan juga kita boleh keluarkan sekatan perjalanan ke atas waris atau pentadbir. Jadi tanggungjawab tu adalah kita katakan bahawa satu tanggungjawab yang besar, ya, merupakan satu tanggungjawab statutory yang diperuntukkan oleh undang-undang. Setakat ini barangkali Dr. Hazlina sendirilah, dari tentunya Dr. Hazlina jauh lebih tahulah, ramai tak sebenarnya yang terpaksa ataupun melanggar peraturan yang telah pun ditetapkan oleh hasil, terutamanya bagi waris-waris dan juga mereka yang bertanggungjawab sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat kepada statistik, dalam tahun 2019 kita dapati amount tertunggak adalah sebanyak 181 juta. Jadi satu amount yang signifikan. Ya, signifikan, dan semestinya satu tindakan perlu diambil untuk mengatasi masalah, boleh dianggap sebagai satu ketirisan cukai. Jadi di sini kita lihat statistik daripada tahun 2019 sehinggalah kepada tahun 2022, kita lihat bahawa isu pematuhan ni merupakan satu isu lah di kalangan waris tadi tu. Jadi kita harapkan dengan penjelasan ini setiap individu yang terlibat, yang berkenaan, membuat laporan, sebab tidak semestinya semua laporan yang dibuat kepada pihak hasil itu akan dikenakan cukai. Tidak semestinya. Ada juga kes yang mana laporan kita, sebagai waris tadi laporkan tentang kematian, dan kita akan semak sama ada ataupun tidak asas untuk membangkitkan taksiran, ataupun ada ataupun tidak tunggakan hasil. Kalau tidak ada, memang tidak adalah apa-apa tindakan. Okey, semakin menarik sebenarnya apa ni Dr. Hazlina. Tapi biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Doktor pun boleh minum-minum kerana mungkin membacahi tekak dan sebagainya. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara, kerana ini merupakan isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya, dan tentunya lah banyak lagi persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Dr. Hazlina Hussein yang merupakan pengarah Jabatan Rayuan Khas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang sedang mendapat perhatian daripada semua pihak sebenarnya, iaitu tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Kita lihat dulu. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat.
5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati, dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FE. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Dan tentunya lah banyak persoalan-persoalan menarik yang akan terus kita kongsikan bersama dengan Dr. Hazlina Husin dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun LHDN. Baik, tadi kita bercakap tentang tanggungjawab kepada waris si mati. Tetapi apa akan berlaku sekiranya waris-waris yang telah pun bertanggungjawab itu tetapi dia sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan tunggakan cukai tersebut secara misalnya untuk bayar sekaligus memang dia tak mampu dan sebagainya. Jadi apa pendirian lembaga hasil ataupun hasil dalam isu seperti ini? Okay, berkenaan dengan sekiranya waris tadi tidak dapat menjelaskan cukai tertunggak tadi secara sekaligus contohnya, pihak hasil memang terbuka kepada rundingan. Kita akan menjadi pemudah cara kepada pembayar cukai untuk menyelesaikan tunggakan cukai berkenaan. Jadi memang ada avenue lah kepada pembayar cukai sebab semestinya kita mengambil kira kemampuan waris tadi dan juga estate harta pusaka si mati tadilah dalam menjelaskan cukai berkenaan. Tapi ada tak jangka masa yang ditetapkan sebenarnya kepada waris ini untuk menyelesaikan tunggakan cukai si mati itu? Okey, tempoh masa tu kita bergantung kepada jumlah tunggakan berkenaan dan kemampuan untuk membuat bayaran. Maknanya ansuran tu bergantunglah kepada persetujuan bersama. Tapi ada tak kes-kes di mana akhirnya waris sebenarnya bukan saja tidak mampu tetapi akhirnya tidak membayar langsung ataupun memenuhi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan tu? Ada juga kes yang mana memang waris tak mampu untuk membayar cukai berkenaan. Jadi dalam keadaan sedemikian, selepas beberapa tindakan yang diambil, yang mana kita lihat tidak ada jalan untuk nak mendapatkan kembalilah cukai tertunggak tersebut. Dalam keadaan sedemikian, cukai berkenaan boleh dihapus kira. Tetapi setelah proses-proses yang ada dalam pertutukan undang-undang tu diambil, barulah dan juga kita lihat kemampuan pembayar cukai tadi. Katakanlah contohnya pembayar cukai tidak tahu pun berkenaan dengan tunggakan cukai dan harta pusaka si mati telah pun diagihkan. Jadi dalam keadaan sedemikian kita boleh mempertimbangkan untuk menghapus kira cukai tertunggak tersebut. Bila doktor sebut tentang persoalan itu, ini pun bagi saya cukup penting dan menarik sebenarnya.
Okeylah, sekiranya kita ada adik-beradik lah selalunya kan, dan mungkinlah apabila yang meninggal dunia itu mungkin yang paling tua dalam keluarga, banyak harta dan sebagainya, tetapi dia telah pun macam doktor sebut membagikan harta-harta itu kepada saudara mara. Jadi macam mana nak dikira sebagai apakah adil sebenarnya kepada saya misalnya dilantik sebagai waris, sedangkan harta-harta itu telah dibahagikan sama rata kepada adik-beradik kita. Okey. Jadi dalam keadaan sedemikian, kata contohlah kita hanya dapat maklumat individu berkenaan adalah waris terdekat. Okey. Memang secara amnya kita akan lantiklah beliau sebagai waris kepada harta pusaka si mati tadi. Tetapi didapati bahawa harta pusaka itu telah pun diagihkan. Jadi memang tidak ada pun cara bagaimana waris boleh menjelaskan tunggakan cukai si mati tadi. Dalam keadaan demikian memang kita boleh hapus kira lah cukai si mati tadi. Okey, saya juga nak tahu, ialah kita tahu hasil juga seperti apa yang doktor sebut tadilah, mempunyai pendirian yang cukup terbuka sebenarnya untuk menyelesaikan kes-kes membayar cukai ataupun pembayaran cukai si mati itu. Tetapi apa lagi bantuan yang mungkin boleh diberikan oleh hasil dalam usaha untuk membantu waris-waris pembayar cukai yang telah meninggal dunia ini? Okay. Bantuan yang kita boleh berikan adalah bergantung kepada kerjasama yang diberikan oleh pembayar cukai. Kita perlulah mendapatkan bukti, contohnya beberapa dokumen sokongan. Contohnya macam tadi, katakan waris tadi memang tak ada apa-apalah nak dibayar daripada harta pusaka si mati tadi tu sebab dah diagihkan pun. Mungkin kita nak tahulah bila agihan dibuat, adakah beliau sedia maklum ataupun tidak tentang tunggakan cukai si mati. Kata memang waris tu tidak sedia maklum pun, tidak dapat pun surat rasmi daripada lembaga hasil. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh mengambil kira lah untuk hapus kira tadi. Maknanya bantuan yang boleh kita berikan adalah bergantung juga kepada kerjasama oleh waris tadilah kepada lembaga hasil. Setakat ini apakah hasil berdepan dengan kesukaran sebenarnya untuk menguruskan kes-kes tunggakan cukai bagi pembayar cukai yang telah meninggal dunia? Okay, setakat ini kalau mengikut rekod kita mendapat kerjasama yang baik daripada waris yang datang ke hadapan untuk cuba menyelesaikan tunggakan cukai si mati. Cuma proses tu panjang sedikit lah, sebab kadang-kadang ada kita perlu menunggukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh mahkamah dan sebagainya lah. Tetapi yang pastinya kita terbuka untuk sebarang rundingan dan kita akan cubalah berusaha menangkan kerjasama yang baik yang kita dapat daripada waris. Kita akan cuba menyelesaikan kes-kes di luar mahkamah, secara luar mahkamah. Daripada pengalaman doktor sendirilah, ada tak kes yang mungkin memakan masa bertahun-tahun lamanya sebelum dapat diselesaikan? Paling lama lah agaknya daripada pengalaman doktor sendiri. Okay, kalau lihat kepada kes di mahkamah lah, contohnya yang mana isu tu bukanlah berkenaan dengan tempoh lama kes diselesaikan. Tetapi kita lihatlah proses mendapatkan surat kuasa daripada mahkamah ataupun letters of administration yang boleh mengambil masa lebih daripada 1 tahun. Tetapi itu bergantung kepada institusi lain, contohnya maknanya mahkamah, maknanya dia difailkan dokumen-dokumen di mahkamah tu adakah mengikut undang-undang ataupun tidak, adakah lengkap ataupun tidak. Jadi proses tu bergantunglah, agak subjektif jugalah nak dikatakan tempoh tu. Dan dari pengalaman doktor sendiri jugalah, ada tak pergeseran berlaku di kalangan keluarga si mati itu, terutamanya bila lembaga hasil sendiri ingin melantik waris untuk bertanggungjawab dalam membayar cukai yang tertunggak ni? Pernah tak berlaku, doktor?
Setakat pengalaman saya sendiri, saya tidak adalah menghadapi isu sedemikian di mahkamah. Okey, kita juga nak tahulah, ini sesuatu yang menarik jugalah. Ini tentang menuntut lebihan cukai yang telah pun dibayar oleh si mati. Jadi apakah ini juga boleh dituntut oleh waris yang telah pun dilantik itu? Ya, semestinya memang boleh bayaran balik boleh dibuat kepada waris tadi tu. Maknanya waris ni kenalah memberikan kita beberapa dokumen untuk membuktikan pertamanya beliau adalah waris. Sebab dalam maklumat kita memang kata ada lebihan cukai yang dibayar oleh si mati tadi kan. Katakan waris tu tunggal dan agak mudahlah untuk kita nak bayar kepada waris berkenaan sekiranya terdapat lebih daripada satu. Dan kita akan lantik seorang, kita akan bayar kepada yang dilantik sebagai waris tadi untuk kita bayar. Dan apakah dokumen-dokumen yang perlu diberikan, bolehlah akses kepada portal hasil, iaitu rangka kerja pungutan hasil. Itu dah tajuknya, rangka kerja pungutan hasil yang mana di situ boleh diakses dan boleh tahulah apakah dokumen-dokumen yang perlu diberikan kepada hasil untuk menuntut tadi lebihan cukai. Okey, ini pun perkara yang juga saya dapat komen daripada Dr. Hazlina lah. Bila kita bercakap tentang tunggakan cukai si mati, dan kita tahu apa yang dilakukan oleh hasil untuk mendapat semula segala tunggakan yang tertangguh itu ataupun tertunggak itu, tetapi ianya mendapat perhatian dan juga komen sebenarnya daripada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ataupun MKI. Jadi mungkin apa komen doktor berkaitan dengan perkara ini, Dok? Okey. Memang kita tahulah sedia maklum berkenaan dengan pandangan-pandangan dan kita menghargailah pandangan-pandangan yang diberikan berkaitan dengan tanggungjawab waris ke atas membayar cukai daripada perspektif agama. Tetapi haruslah ditekankan di sini, tanggungjawab hasil adalah berteraskan kepada Akta Cukai. Akta Cukai Pendapatan 1967, iaitu suatu akta yang digubal di Parlimen, yang kita kata ia adalah undang-undang persekutuan, iaitu tanggungjawab statutory juga kepada pihak hasil untuk melaksanakan peruntukan undang-undang tersebut. Jadi apa-apa tindakan yang diambil ni bukannya satu tindakan yang baru. Sebab kita memang dah ada peruntukan undang-undang ni semenjak tahun 1967 lagi. Dan memang pun kita ada tindakan-tindakan yang kita ambil ke atas waris berkenaan. Jadi bukan satu peruntukan yang baru, hanya kita mewawarkan tentang tanggungjawab. Sebab kita ada isu pematuhan tadi daripada statistik yang dikongsikan tadi. Jadi adalah menjadi tanggungjawab hasil jugalah untuk melaksanakan peruntukan undang-undang tersebut. Tetapi seperti mana kita bincangkan, pembayar cukai waris tadi masih lagi boleh datang berjumpa dengan hasil, dan kita boleh berunding cara mana yang terbaik untuk melaksanakan tunggakan cukai si mati tadi. Okey, ini mungkin satu cadangan yang mungkin ialah memerlukan juga komen daripada Dr. Hazlina. Ramai juga yang suruh saya bangkitkan isu ini sebenarnya. Sebab itulah kalau kita lihat apa yang dimainkan dalam media sosial khususnya lah, mereka menganggap macam saya sebut di awal tadi bahawa apa yang dilakukan oleh hasil lembaga hasil ini adalah sesuatu yang dianggap kejam, sesuatu yang dianggap tidak berperi kemanusiaan. Mungkin juga tidakkah lembaga hasil dalam negeri Malaysia terfikir bahawa mungkin walaupun akta ini telah pun diwujudkan sejak tahun 1967 lagi, mungkin ianya perlu dilihat semula berlandaskan kepada situasi semasa, berlandaskan kepada peri kemanusiaan. Ya, memanglah ini merupakan satu isu yang hangat, betul. Dan kalau tidak silap saya juga,
daripada polisi lah, keputusan dasar yang mana Timbalan Menteri Kewangan sendiri telah memaklumkan baru-baru ini bahawa setakat ini tidak ada pindaan undang-undang akan dibuat. Walau bagaimanapun kerajaan masih lagi melihat peruntukan tersebut dan melihat daripada satunya adalah pematuhan. Sekiranya pindaan undang-undang dibuat, bagaimana nak memastikan pematuhan cukai berkenaan juga. Sebab kita lihat tentang tunggakan yang agak signifikan tadi. Jadi kalau melihat kepada keputusan dasarnya adalah tiada peruntukan undang-undang yang akan dipinda buat masa ini. Sebab kalau kita lihatlah kepada peruntukan undang-undang tersebut, penekanan di sini adalah tunggakan cukai yang dikutip daripada harta pusaka si mati. Jadi di sini contohnya katakanlah pembayar cukai tersebut meninggal, dan ada meninggalkan baki tunggakan cukai. Jadi cukai itu merupakan satu tanggungjawab setiap pembayar cukai, tetapi dalam keadaan pembayar cukai tersebut telah meninggal, jadi tindakan kita ambil ke atas waris tu seolah-olah seperti pembayar cukai itu masih hidup. Jadi itulah dia peruntukan asas undang-undang tadi tu. Kita akan salah satu cara untuk kita mengutip balik cukai, tunggakan cukai tadi tu adalah mengambil tindakan bukanlah semestinya mengambil tindakan undang-undang. Itu adalah last resort, jalan terakhir. Seperti mana tadi kita ada bincangkan, bila dapat surat rasmi daripada LHDN datang berjumpa dengan hasil, dan kita lihat sama ada kes tersebut memang kes yang wajar kita ambil next step course of action, ataupun memang tak ada pun tindakan yang boleh diambil. Ada juga yang mengeluarkan kenyataan melalui media sosial juga, yang mengatakan mungkin apa yang dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri itu utamanya untuk mengutip tunggakan cukai daripada si mati ataupun mereka yang telah meninggal dunia, itu adalah semata-mata targetnya untuk memenuhi sasaran yang telah pun ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri dalam proses kutipan cukai ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan seperti ini sebenarnya, Doktor? Kalau dikatakan anggapan tersebut, memang kita tidak bolehlah menahan pembayar cukai daripada memberikan tanggapan-tanggapan negatif tersebut. Tapi hakikatnya ialah kutipan hasil bukannya berasaskan kepada KPI tadi tu. Jadi kita disebabkan itulah kita akan menggunakan platform-platform seperti ini untuk kita memperjelaskan tentang tanggungjawab pembayar cukai bagi meningkatkan pematuhan cukai. Jadi bila meningkatnya pematuhan cukai secara tidak langsung meningkatkan kutipan cukai ataupun hasil kepada negara. Okey, Doktor, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi masih lagi ada persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Dr. Hazlina Husin, yang merupakan pengarah Jabatan Rayuan Khas di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita jumpa lagi selepas berehat buat seketika sahaja. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama.
dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi insyaAllah ada lagi beberapa persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Dr. Hazlina Hussein. Baik, Doktor, barangkali menarik jugalah. Memang kita tahu bahawa LHDN sentiasa sebenarnya melakukan pelbagai program dalam usaha untuk memberi pencerahan ataupun memberi nasihat kepada pembayar-pembayar cukai supaya menyempurnakan tanggungjawab mereka itu, dan mungkin juga saya percaya dari masa ke semasa lembaga hasil juga akan terus melakukan perkara yang sama. Jadi mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan doktor apa lagi sebenarnya yang akan dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada pembayar-pembayar cukai ini. Ya, Cik Syahrawi, kalau kita nak bercakap tentang peranan pembayar cukai, memang hasil sentiasa akan memastikan membuat beberapa program untuk meningkatkan kesedaran pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai. Jadi kita akan adakan contohnya sesi libat urus. Sesi libat urus ni memang satu platform yang bagus, yang mana kita berbincang dengan stakeholder kita, bagaimanakah cara terbaik untuk kita meningkatkan kesedaran di kalangan pembayar cukai, ataupun apakah cara untuk kita memantapkan lagi perkhidmatan oleh hasil kepada pembayar cukai. Contohnya, sebab kita perlukan input-input berkenaan, dan kita memang mendapat input-input berkenaan daripada sesi-sesi libat urus yang kita adakan dengan stakeholder kita, baik daripada sektor awam dan juga sektor swasta, dan dia banyak membantulah kita dalam meningkatkan tadi inisiatif yang dibuat oleh hasil. Jadi dan yang paling terkini, Cik Syakawi, kita akan mengadakan satu program khas yang dipanggil Program Khas Pengakuan Sukarela 2.0, yang mana akan bermula pada 1 Jun 2023 dan akan berakhir pada 31 Mei 2024. Itu satu program yang amat saya rasa pembayar cukai sewajarnya mengambil ruang dan peluang, terutamanya kepada pembayar cukai yang mempunyai cukai ke belakang, yang mungkin belum lagi lapor ataupun tidak lapor. Jadi kalau dalam keadaan sedemikian, ambillah peluang ini, datang ke LHDN dan menyertai program ni, program khas pengakuan sukarela 2.0. Apa tawaran istimewa yang akan diberikan melalui program khas
apa sukarela tadi? Program khas pengakuan sukarela. Pengakuan sukarela. Jadi di sini bila kita kata pengakuan sukarela, pembayar cukai akan kata, okey, saya tak lapor banyak ni. Lembaga hasil tidak akan melakukan audit. Kita akan terima. Kalau dalam bahasa yang kita selalu pakai, kita akan terima sesuci hati. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni good faith lah. Kita akan terima dan kita tidak akan audit. Kita terima apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai. Jadi itu satu insentif yang baik sebenarnya. Tapi denda akan dikenakan tak? Penalty itu akan dikenakan. Penalty yang rendah akan dikenakan. Jadi ini adalah satu peluang yang baik. Kalau kata tidak ada program ni, sekiranya kita membuat audit contohnya, dan kita dapati ada pendapatan yang gagal dilapor. Jadi kita boleh bangkitkan taksiran bersama-sama dengan penalti. Dan penalti itu memang dalam undang-undang lah. Kalau undang-undang tu memang disebut boleh kita bangkitkan 100%. Tetapi mengikut rangka kerja kita akan bangkitkan penalti sebanyak 45%. Jadi melalui program ni, kita tak adalah kenakan penalti 45%. Bukan saja itu. Yang paling istimewanya adalah apa-apa laporan yang dibuat tu akan diterima oleh hasil. Jadi kita akan terima based on good faith, secara suci hati, laporan yang dibuat oleh pembayar cukai. Dan saya percaya ini mungkin akan mendapat sambutan yang cukup hebat sebenarnya. Doktor, ya, betul. Itu yang kita buatkan, kita lancarkan program ni. Dulu yalah, saya juga pernah melihat tentang perubahan yang dilakukan oleh lembaga hasil. Sebenarnya dulu kalau kita nak pergi ke pejabat ataupun berjumpa dengan pegawai-pegawai lembaga hasil, kita merasa cukup takut sebenarnya. Itu stigma yang berlaku untuk jangka masa yang agak panjang. Tetapi apakah doktor melihat bahawa stigma seperti itu sudah tidak wujud lagi di kalangan pembayar cukai mereka, dan pendekatan yang dilakukan oleh kaki tangan lembaga cukai ataupun hasil juga cukup menarik sebenarnya, lebih more friendly dan sebagainya. Apakah doktor melihat itu satu perubahan yang akan memberikan satu kesan yang cukup positif sebenarnya kepada tugas dan tanggungjawab lembaga hasil? Sekiranya ditanyalah berkenaan dengan stigma ataupun bagaimana approach taxpayer lah pembayar cukai kepada hasil, saya nampak memang perubahan yang drastik. Pembayar cukai sekarang ni amat merasakan lembaga hasil ni sekarang ni a bit friendly. Friendly. Maknanya kalau kata Cik Syarkawi perasan jugalah, dulu kalau lembaga hasil dalam negeri ni kita panggil lembaga. Jadi bila kata lembaga tu, itu yang takut tu. Orang pun takut. Jadi sekarang ni kita dah berubah. Kita rujuk pada diri kita sebagai hasil. Jadi kita dapati bahawa ia memberikan reaksi yang positif kepada pembayar cukai. Dan pandangan dan juga analisis Dr. Hazlina sendirilah, dengan segala pendekatan yang dilakukan oleh hasil sendiri, apakah Dr. Hazlina yakin bahawa target yang ditetapkan oleh hasil itu sendiri akan dapat dicapai sebenarnya? Saya yakin, dan sebenarnya pun yang bagi Datuk CEO kami juga telah memberi jaminan bahawa kita mungkin dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi di situ, in fact, pada tahun lepas pun kita mencapai target yang telah ditetapkan. Dan di situ kita lihat mungkin apa-apa program yang kita buat telah memberi hasil yang positif. Daripada kita boleh lihat daripada peningkatan hasil kutipan cukai yang lembaga hasil dalam negeri kutip pada tahun lepas dan juga pada tahun ini juga. Selain daripada program khas yang Dr. Hazlina sebut tadi, apa lagi pendekatan terbaik yang akan dilakukan oleh hasil, terutamanya lah dalam usaha untuk menarik pembayar cukai untuk datang ke hasil ini dan menyelesaikan masalah mereka? Pertamanya kita telah memudahcarakan
maknanya semua boleh dibuat secara elektronik. Itu pun merupakan satu fasiliti yang bagus. Online semua. Ya, online semua. Yang mana pembayar cukai bolehlah menggunakan elektronik, sistem yang telah kita adakan untuk mencuba berunding ataupun menyelesaikan cukai mereka. Dan kembali semula kepada topik kita tadi lah, tentang tanggungjawab waris kepada pembayar cukai. Dan macam kita sebut di awal-awal tadi pun, pelbagai pandangan-pandangan negatif dilontarkan terhadap hasil dan sebagainya. Jadi apakah bagi pihak Dr. Hazlina dan rakan-rakan di hasil sendiri mungkin juga satu penerangan yang lebih jelas seperti apa yang kita lakukan pada malam ini dalam program Ruang Bicara ini akan juga diperluaskan sebenarnya dari masa ke semasa untuk memberi kesedaran sebenarnya kepada pewaris-pewaris yang perlu menyelesaikan tunggakan cukai simati itu. Mungkin janji ataupun pandangan Dr. Hazlina. Kita akan menggunakan beberapa platform untuk kita memberikan pencerahan kepada pembayar cukai, sebab memanglah kita mungkin memerlukan sedikit masa untuk menanamkan satu sentimen yang positif kepada pembayar cukai berkenaan dengan tanggungjawab waris lah ke atas pembayar cukai. Kita akan menggunakan beberapa platform dan kita mungkin akan mengadakan dialog contohnya dengan pembayar-pembayar cukai yang terkesan dengan taksiran tak dibangkitkan untuk kita memperjelaskan lagi berkenaan dengan tanggungjawab tadi. Dan bagi selaku pengarah Jabatan Rayuan Khas sendiri, saya percaya Jabatan Rayuan Khas juga sentiasa membuka pintu ialah kepada mereka yang mungkin ingin mendapatkan satu penjelasan yang lebih jelas dan terperinci berkaitan dengan isu ini. Ya, betul. Jabatan Rayuan Khas juga kami terbuka, bukanlah setiap kes tu akan berakhir di mahkamah. Maknanya kita masih lagi terbuka dan memberi ruang kepada pembayar cukai untuk tampil ke hadapan. Kalau kita boleh rundingkan kes berkenaan, kita boleh rundingkan kes dan kita selesaikan di luar mahkamah. Okey. Baik, kita tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi doktor. Jadi mungkin di penghujung inilah saya beri ruang pada doktor, mungkin ada nasihat pada pihak hasil sendiri mengenai kepentingan dan tanggungjawab rakyat dalam membayar cukai. Jadi silakan doktor. Terima kasih Cik Syarkawi. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah seperti mana yang semua sedia maklum, pembayar cukai yang mematuhi undang-undang percukaian, yang membayar cukai, anda semua adalah wira negara. Betul. Jadi tanggungjawab ni haruslah kita sama-sama galaskan, sama-sama kita pastikan, kita laksanakan supaya kita dapat menyumbang balik kepada negara. Itulah harapan daripada hasil kepada pembayar cukai. Okey, sebenarnya ada 2 minit lagi masa Dr. Hazlina, tapi rasanya yalah cukup dengan apa yang Dr. Hazlina sentuh, dan kita mengharapkan sesuatu yang positif sebenarnya daripada apa yang dibangkitkan dan juga apa yang penjelasannya berikan oleh Dr. Hazlina. Dan kita juga mengharapkan bahawa ianya akan memberikan satu reaksi yang positif sebenarnya daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya, terutamanya mereka yang mungkin ataupun yang sepatutnya lah menyelesaikan ataupun membayar cukai. Dan kerana sesungguhnya lah seperti apa yang Dr. Hazlina sebut, cukai yang anda bayar itu sebenarnya akan dinikmati oleh kita semula sebagai rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek, baik kita bercakap tentang pembangunan, pelajaran dan sebagainya. Jadi kami di Ruang Bicara ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Hazlina Husin, iaitu pengarah Jabatan Rayuan Khas di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia, kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati sebenarnya, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.